Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Perbahasan yang ketiga di bawah bab yang ketiga, iaitu penulisan, catatan dan pembukuan hadis. Jadi perbahasan tentang perkara ni sebenarnya dia ada kitab yang khusus, biasanya disebut sebagai tadwinul hadis, pembukuan hadis ataupun dokumentasi hadis. Hukum penulisan hadis. Mula-mula sekali tulis hadis tu macam mana? Dia tajuk ni dia ada perbezaan, sebenarnya bukan kata benda yang sama. Tulis ni maknanya mana-mana hadis ditulis. Tulis dalam satu lai kertas kau. Kemudian catatan, mana dia ada buku. Pembukuan hadis ni maknanya hadis tu ditulis dengan anjuran daripada pemerintah ataupun khalifah, disebar luaskan hadis tu dalam bentuk yang rasmi. Hukum penulisan hadis. Golongan salaf yang terdiri daripada sahabat dan tabi'in berbeza pendapat tentang penulisan hadis. Sebahagian ulama mengatakan makruh. Antara yang berpendapat demikian ialah Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit. Yang kedua, sebahagian pula mengharuskannya. Mereka yang berpendapat demikian ialah Abdullah bin Amr, Anas, Umar bin Abdul Aziz dan kebanyakan sahabat. Yang ketiga, setelah itu mereka telah ijma' akan keharusannya, maka tidak ada lagi perbezaan pendapat. Sekiranya hadis-hadis tidak dibukukan, tentu ia akan hilang di zaman kemudian, lebih-lebih lagi di zaman kita ini. Jadi khilaf ni orang panggil khilaf satu ketika dahulu. Kemudian tidak lagi berlaku khilaf. Dia banyak juga khilaf ni. Dia ada zaman sahabat, kemudian ni tidak menjadi khilaf. Macamlah juga satu pendapat tu zaman sahabat tidak ada, kemudian khilaf tu khilaf di peringkat kemudian. Jadi contoh kita, atau contoh di antara khilaf yang berlaku peringkat awal kemudian tidak lagi berlaku kemudian, ni macam masalah hukum zihar. Hukum zihar, sebelum bayar kafarah, orang itu telah bersetubuh dengan isteri dia, berapa kafarah kena. Jadi ada kata ada kata dua. Tetapi berdasarkan kepada hadis itu sudah diketahui dah, maka hukumnya itu ulama sepakat mengatakan satu kali kafarah sahaja sudah mencukupi. Sebab perbezaan pendapat tentang hukum menulis hadis. Sebabnya ialah terdapat beberapa hadis yang saling bertentangan antara mengharuskan dan melarang. Jadi di sini termasuk di bawah kita panggil mukhtaliful hadis. Ada hadis yang bercanggah, ada hadis yang melarang, dan ada hadis yang ya suruh tulis. Hadis yang melarang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan tulis, jadi jangan kamu tulis apa-apa daripadaku. Sesiapa yang menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah dia memadamkannya.
Manakala hadis yang mengharuskan uktubu li Abi Syah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tulislah untuk Abu Syah. Ada banyak lagi hadis yang mengharuskan penulisan hadis. Antaranya adalah hadis berkenaan keizinan kepada Abdullah bin Amr. Mana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan Abdullah bin Amr. Abu Hurairah pun ada sebut, mana tidak ada orang yang lebih banyak meriwayatkan hadis berbanding dengan dia tu, sebab orang lain, orang muhajirin sibuk berniaga, orang Ansar dengan tanah media, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia tu hampir serupa banyak juga dengan Abu Hurairah, sebab Abu Hurairah ni menumpukan waktu dia sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia ahli suffah. Jadi Abu Hurairah kata, fa innahu yaktub wa anna la aktub. Jadi Abdullah bin Amr itu menulis hadis, saya tidak. Itu menunjukkan bahawa ada keharusan menulis. Penyelarasan antara hadis, larangan menulis dan keharusannya, ulama telah menyelaraskan. Mana taufik, orang panggil taufik. Jadi hadis-hadis yang mukhtalif itu, kalau kita tidak selesaikan perbezaan di situ, maka akan kelihatan bahawa hadis-hadis Nabi ini saling bertetangga, saling membatalkan makna yang ada di antara hadis-hadis tersebut. Jadi bila bertetangga, makna tak boleh kita nak pakak manusia. Mana kalau kata di hadapan kita tu ada beberapa hadis yang saling bercanggah, maka kalau selagi kita tidak menemui jalan untuk kita selaraskan hadis tersebut ataupun taufik, maka hadis-hadis itu tidak dapat diamalkan. Maka menjadi kewajipan kepada ulama untuk menyelesaikan percanggahan di antara hadis tersebut. Jadi ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama, keizinan untuk menulis kepada orang yang takut terlupa akan hadis. Larangan pula kepada orang yang tidak lupa, dan seseorang yang apabila menulis dia akan hanya bergantung dengan catatan. Jadi larangan di situ sebab apa? Sebab kalau orang tu kuat ingatan, maka tidak perlu dia menulis. Tetapi kalau orang tu tidak berapa kuat ingatan, ataupun dia takut terlupa, maka dia boleh tulis. Yang kedua, larangan datang ketika dikhawatiri penulisan itu akan bercampur aduk dengan Al-Quran. Jadi bimbang itu sebab larangan itu sebab bimbang, takut hadis Nabi pun tulis, Quran pun tulis, takut ada yang faham bahawa hak ni sebenarnya ini adalah hadis, rupanya sebenarnya itu adalah Al-Quran, ataupun hak ni Al-Quran, jadi orang anggap ni sebagai hadis. Kemudian ada keizinan supaya menulis setelah kebimbangan itu tiada. Mana bila sahabat faham dah, tahu dah, mana semua di kalangan orang ada di zaman Nabi SAW itu dapat membezakan antara hadis, antara Quran, maka tak apa tulis. Dengan ini, hadis yang melarang dikira sebagai hadis mansukh. Hadis yang suruh tu dikira hadis nasikh. Balik kepada perbincangan itu mukhtalif, hadis mukhtalif tu. Tetapi ada juga ulama yang tidak setuju dengan alasan takut Quran ni campur aduk. Sebab apa? Sebab zaman Nabi tu ada juga Taurat, Injil, yang mana ada juga sahabat yang baca Taurat dan Injil.
ataupun setengah daripada mushaf sahabat tu dia ada juga kita panggil lafaz tafsiriyah. Kadang-kadang kita jumpa dalam hadis tu sahabat baca lagu ni, sahabat baca dengan cara baca lagu ni. Jadi ulama dia kata itu baca itu sebagai qiraah tafsiriyah. Jadi hak tu ditulis di tepi mushaf tu ataupun di bawah mushaf tu, itu catatan ataupun dhabit daripada sahabat bagi makna ayat tersebut. Sebenarnya kalau nak kata campur aduk tu tidak juga, sebab uslub gaya hadis, gaya bahasa hadis dengan gaya bahasa Quran ni ada perbezaan dia. Dia tidak serupa. Nota bawah tu, sebagian ulama berpendapat bahawa hadis tentang keizinan menulis hadis merupakan hadis yang menasahkan hadis larangan. Ini berdasarkan kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan tentang Abdullah bin Amr mempunyai catatan hadis adalah seorang sahabat yang lewat keislamannya. Mana hujah yang kata hadis yang mengharuskan itu adalah hadis yang nasikh. Kerana apa? Kerana sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, yakni Abu Hurairah, dia masuk Islam di awal tahun ke-7 Hijrah. Maknanya ini nak kata kita hujah. Boleh kita nak katakan hadis yang melarang itu hadis yang sudah dimansuhkan. Mana kita lihat kepada sejarah. Iaitu pertama, Abu Hurairah ada meriwayatkan bahawa Abdullah bin Amr dia ada tulis hadis. Tak. Jadi tahun Abu Hurairah mai ke Madinah tu tahun ke-7. Lepas daripada peperangan Khaybar. Tahun ke-7. Mana alah kemudian dah. Begitu juga kedatangan Abu Syah ke Madinah pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi hak ni peristiwa ni hadis ni Nabi sebut pada peringkat akhir. Hadis yang mengharuskan menulis dikira sebagai hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW di peringkat akhir. Sebab itulah kita kata hadis itu hadis nasikh, memasukkan. Jadi cara kita nak menyelesaikan perbezaan di antara dua hadis yang bercanggah ni, dengan kita pakai kaedah nasikh masuk, kita kena tahu sejarah. Bila antaranya bila perawi yang sebut hadis tersebut umur dia berapa? Tak. Bila dia masuk Islam, itu menjadi tanda qarinah kepada hadis tu adalah hadis yang lewat kemudian, mari kemudian. Macam juga hadis ada sebut kana akhirul amraini, antara perkara yang terakhir. Antara perkara yang terakhir yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudu mimma masadhun nar. Tidak perlu berwudu kalau makan makanan yang dimasak dengan api. Jadi sahabat sebut akhirul amrain, perkara yang terakhir. Itu qarinah ataupun tanda yang kita dapat tahu bahawa itu adalah hadis yang nasikh. Macam di sini kita boleh tahu nasikh itu sebab apa? Sebab tahu keislaman Abu Hurairah dan juga tahu kedatangan Abu Syah ke Madinah. Jadi Nabi suruh sahabat tolong tulis kepada Abu Syah, biar Abu Syah buat balik surat Nabi itu yang mengandungi hadis-hadis Nabi itu untuk dibacakan kepada orang dia. Kewajipan penulis hadis. Sepatutnya para pencatat hadis memberi perhatian kepada tugasnya dan memastikan baris dan titik jelas dan tidak terkeliru. Beliau hendaklah meletakkan baris pada perkataan yang menimbulkan kemuskilan, terutama nama-nama individu. Macam Humaid, Hamid, dekat-dekat tu.
ataupun salamah. Kadang-kadang dibaca salimah. Ada tempat dia tu. Ma'in, Yahya ibnu Ma'in. Jadi silap-silap baca Mu'in. Tulisannya adalah jelas mengikut kaedah tulisan yang dikenali. Kena pakai. Kalau kita kat sin tu biar cukup dah. Gigi dia tu. Lama ke sin tu tarik sampai pak. Dah. Pak geligi. To tu macam sok pula. Ada rumuh lagi. Dah. Kadang-kadang kalau kita letak ya tu di hujung, kadang-kadang ada lagi rumuh sebelum dia. Padahal tak ada rumuh. Dia tidak sepatutnya dia mencipta istilahnya sendiri, simbol dia sendiri. Tidak sepatutnya dia mencipta istilahnya sendiri dengan simbol yang tidak diketahui oleh orang lain. Mana dia buat satu simbol. Kalau orang ahli hadis tak apa, macam hak. Hak seputih tu dah. Sebab maklum dah ahli hadis dia tahu simbol tu. Jadi kita nak buat dengan huruf mim. So, tengah-tengah tu ada huruf mim. Kita sendiri tulis hadis. Itu maknanya kita tidak mengikut kaedah yang dipakai oleh ulama hadis. Kalau hak tu ada maksud dia. Ada pemalingan sanad. Berhimpunnya sanad di situ. Hendaklah dia menjaga dalam menulis lafaz selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan, dan janganlah pula jemu menulisnya. Sini tak kena ni. SAW dia tak kena tu. Nanti hak edisi kat kita ubahlah. Lah ni dia ada tu. Baru kita jumpa. Dulu duk main SAW sama. Nak tulis sallallahu tu panjang dah. Jadi kita kena tulis selawat tu dengan betul lah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah tu dia tulis sa. Terutama yang kitab Syiah. Kitab Syiah ni memang Syiah dia, boleh katakan Syiah dia lah. Sa. Kalau kitab tu cetak ditahqiq oleh orang ahli sunnah, tidak lagu tu. Tapi dia tu sok. Lepas tu kalau setengah orang tu sok ni pendek tak apalah, sol am. Sok lam ain mim. Dia tukar gitu. Tu pun tak tepat juga. Kena selawat betul-betul. Ataupun setengah orang tu dia malah tulis bismillah, dia tulis apa? 7-8 net. 7-8 net. Dia pakai nombor. 7-8 net nombor. Mana itu mewakili apa? Mewakili bismillah lah, dia kira campur-campur huruf tu setiap, sebab huruf dalam Arab ni dia ada kira dia. Mana kalau kita kira alif, ba, jim, da, ha. Dia tak boleh kita kira alif, ba, jim, alif, ba, ta, sa, jim. Tak kena tu cara bilih Arab. Kalau kita buat nombor gini, dia kena ikut turutan nombor tu. Alif, ba, jim, da, ha. Mana da tu 4, ha tu 5. Dia ada mewakili. Jadi kira tu iaitu bit. Ia bila ada berapa huruf tu maka tu bit angka tu. Kalau kitab Pakistan tu 12 intaha, 12 intaha. Intaha tu tutup bracket lah, kod kita petik satu ibarat ulama, ujung tu kita kena kata intaha. Intaha maknanya habis nukilan. Orang Arab tulis alif ha intaha. Orang Pakistan dalam kitab dia tulis 12.
12 tu maknanya intahlah, habis. Begitu juga ada kita baca kitab orang Pakistan, dia ada istilah dia. Fahid. Kita baca fahid. Dia rekah sebenarnya. Fahina izin. Asal. Jadi macam akronim juga. On the way lah. On the way. Tak. On the way. OTW. On the way. OMG. Ya. Macam-macam. Jadi maksud di sini takut-takut dia buat istilah tu, dia sendiri tak ingat istilah dia. Dia bila orang minta hadis dengan dia tu, jadi dia kata bacalah tak. Macam kita ataupun ni dia ijazah. Dia ijazah dia munawalah, bui kitab dia kepada anak murid dia, ataupun dia kirim surat. Jadi dalam catatan tu dia banyak istilah-istilah dia. Jadi anak murid dia nengung gapo ni. Tak. Jadi sahah pula dia kena pergi tanya. Ataupun dia sendiri masa dia baca tu pula dia nengung. Tak boleh. Jadi macam Juha lah. Juha orang Arab. Juha ni pok pandai lah dalam orang Melayu. Dia Arab ada Juha. Jadi Juha ni ada orang minta dia tulis surat. Tulis surat. Dia kata kalau gitu saya kena pergi. Saya kena jadi postman, kena pergi atas. Jadi dia bukan setakat kan ni, kata kalau lagu tu. Jadi orang tu tanya buat apa? Pak saya kena bawa sendiri, bawa surat tu dan saya kena baca pada orang yang dikirim tu. Sebab tulisan saya ni, saya yang boleh baca. Tu cerita Juha. Membandingkan catatan hadis dan caranya, ni orang panggil bab muqabalah. Muqabalah maknanya kita banding tok. Kiri kanan. Mana hak asal kita, hak sahih kita. Maknanya di antara dua rakyat seguru tadi, kalau seorang rakyat itu telah ambil catatan daripada guru dia salin, maka orang lain nak salin daripada dia itu mestilah membandingkan tulisan. Sama ada tulisan asal syekh dia tu pun ataupun tulisan rakyat dia. Setelah selesai menulis, pencatat hadis mestilah membandingkan apa yang ditulisnya dengan naskah asal syekhnya, walaupun diambil secara ijazah. Kena itu. Caranya ialah dengan dia dan gurunya itu memegang kitab masing-masing ketika tasmi' memperdengarkan hadis. Memadai seorang yang siqah membandingkannya pada mana-mana waktu ketika qiraah, yakni hadis dibacakan dalam majlis atau selepasnya, sebagaimana harus memadai dengan membandingkan dengan nuskah sekunda, yakni yang disalin daripada naskah asal. Maknanya naskah rakes guru. Naskah rakes guru, mana guru kita salin riwayat syekh kita ni melalui naskah saya kita. Yang mana dia tu telah ambil daripada guru kita. Jadi kita memadai dah. Dengan syarat yang telah dibandingkan dengan naskah syekh. Jadi naskah dia tu pun kena terlebih dahulu dibuat perbandingan dengan naskah asal. Istilah-istilah berkenaan penulisan hadis telah menjadi kebiasaan kepada kebanyakan penulis-penulis hadis mencipta simbol-simbol dalam lafaz penyampaian hadis. Antaranya ialah yang pertama, hadatsana telah ditandakan dengan na ataupun sana. Jadi takut-takut kita baca kita ada naga pun na belek kamu tak jumpa. Itu sebab apa? Sebab tak ngaji hadis. Yang kedua, akhbarana telah ditandakan dengan arana ataupun ana. Jadi kalau sana tu kata puji pula dah. Ni saya macam ni. Ana dia salah baca. Dia pergi baca ana. Jadi ana tu terlintas dalam kepala dia saya. Sebenarnya akhbarana.
Yang ketiga, hak pula digunakan bagi menunjukkan pemalingan daripada satu sanad kepada sanad yang lain. Maknanya pengarang kitab ni dia ada beberapa sanad. Hadis tadi dia ada beberapa sanad, dan sanad tu temu pada salah seorang. Jadi dia guna lafaz hak ini untuk menandakan pemalingan sanad. Ni banyak kat dalam Muslim lah. Kalau kita nak jumpa hak banyak ni dalam Abu Daud. Macam contoh Imam Muslim kata haddatsana Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Hak, ada hak. Kemudian dia pun mari satu sanad lagi. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Lepas pada itulah barulah sanad tersebut tu sapa kepada Nabi. Jadi hak ni tujuan dia nak meringkaskan sebutan sanad bagi sesuatu matan. Kalau tidak dia akan jadi ulah hak tulah lah. Kemudian menjadi kebiasaan juga menghilangkan perkataan qala di antara perawi-perawi hadis sebagai peringkasan. Tetapi pembaca seharusnya menyebutkannya seperti haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik. Kalau kita baca di situ haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik. Maka sepatutnya pembaca menyebutkan haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik. Jadi kadang-kadang kita tengok kita ada bawa dah kitab Bukhari kita tu dah. Bila Tok Guru baca tu haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik tu, jadi kita pening. Kitab Tok Guru salah. Ataupun dia kata salah kitab kita ni. Tak ada tulis qala. Dua tu lah. Sama ada dia kata kitab Tok Guru salah ataupun kitab dia tu salah. Padahal dia tak tahu kaedah. Jadi ada tu qala. Jadi kalau tak ada qala tu, dia akan jadi makna apa? Allah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Malik. Jadi gitu. Jadi siapa dia cerita kami tu, siapa dia? Akhbarana Malik tu, tu kami tu balik pada siapa? Jadi kalau kata haddatsana Abdullah bin Yusuf, itu contohnya ada Bukhari lah. Bukhari kata haddatsana Abdullah bin Yusuf tu, Bukhari tu kata qala kita kena takdir, kita kena waktu ubik tu. Qala akhbarana Malik tu, qala tu siapa dia kata? Abdullah bin Yusuf. Akhbarana tu, tu balik kepada Abdullah bin Yusuf. Hal ini juga sama seperti berlaku kebiasaan menggugurkan perkataan annahu di akhir sanad dengan tujuan peringkasan seperti an Abi Hurairah qala. Maka pembaca sewajarnya membaca an Abi Hurairah annahu qala. Ataupun kadang-kadang sami'a. An Abi kata an Abi Saleh, lepas tu sami'a, an Abi Saleh sami'a. Jadi kena takdir an Abi Saleh annahu sami'a. Dia kena ada tu annahu. Mana daripada Abu Hurairah bahawa dia berkata. Dia kena ada bahawa tu. Tujuannya supaya betul dari segi kaedah ilmu i'rab. Ilmu i'rab dan nahwu bahasa Arab, pada ilmu susunan ayat, grammar ataupun sintaks bahasa Arab. Kemudian pengembaraan dalam menuntut hadis. Mana dalam mencari ilmu hadis ni kita kena sampai jalan jauh. Mana tidak semestinya kita
tidak memadai kita ambil hadis itu daripada guru setempat kita saja, tidak, tapi dia kena pergi rata, supaya terkumpul kepada kita tu hadis-hadis. Golongan salaf memberi perhatian kepada hadis yang tiada tandingannya. Balik ayat tu. Perhatian golongan salaf kepada hadis tiada tandingannya. Betul tak? Boleh dah tak? Betul tu. Tengok ni, tayak sedap sikit. Lebih kurang lah. Kalau ajar pun lebih kurang lah. Mereka menitik beratkan pengumpulan dan pencatatan hadis sehingga hampir tidak dipercayai usaha, kesungguhan dan waktu yang diberikan oleh mereka. Mana kalau kita baca dalam kitab Rijah, dah antara kitab baca Tufat Tazkiratul Hufaz, Siyar A'la Nubala, memang kita nengung tengok cara ulama dulu ngaji hadis lagu mana. Setelah memperolehi hadis-hadis daripada guru-guru di negeri sendiri, ulama hadis merantau ke negeri yang lain, dekat maupun jauh, untuk mempelajari daripada syekh-syekh di negeri tersebut. Mereka menanggung kesukaran, pengembaraan dan kepelitan hidup dengan jiwa yang redha. Mana dia puas hati, hidup dia susah lagu tu. Mana setengah ulama tu siapa kena jual baju dia, nak beli makanan. Lepas tu cerita sedih, kitab terbakar, kitab jatuh dalam sungai, macam-macam cerita dia ni. Al-Khatib Al-Baghdadi telah menulis sebuah kitab yang dinamakan Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, pengembaraan dalam menuntut ilmu. Beliau telah mengumpulkan kisah-kisah pengembaraan sahabat dan tabi'in serta generasi selepas mereka yang menjadikan kita kagum mendengarnya. Sesiapa yang mahu mendengar cerita-cerita yang ada tu, mana ni? Jadi sesiapa yang mahu mendengar cerita-cerita yang membangkitkan jiwa, fa'alihi, maka hendaklah dia mendapatkan kitab tersebut. Tinggal sob kata kerana ia memberikan motivasi kepada para pelajar, mengasah minat dan menguatkan keazaman. Itu cerita. Jadi hak asalnya ulama ni dia ngaji tempat dia dulu, lepas tu dia mengembara ke tempat lain. Tapi macam Imam Malik tidak. Imam Malik dia tak keluar daripada Madinah. Sebab apa? Tujuan rehlah tu makna nak jumpa guru, pergi Mesir, pergi di Baghdad, pergi Syam, tak pergi Khurasan. Tapi Imam Malik dia orang Madinah. Orang mari Madinah, tak. Orang balik daripada haji sehingga Madinah. Jadi situlah dia ambil hadis daripada ulama-ulama Madinah, lepas tu ulama hak mari Madinah. Takut-takut kata Imam Malik ni lagu mana tak keluar daripada Madinah, dia tidak rehlah kok. Tidak, siapa tak perlu dia rehlah, sebab dia mengambil manfaat daripada guru hak mari. Mana di sini boleh jadi sama ada kita pergi cari tok guru ataupun nanti tok guru mari. Macam ada syekh-syekh yang mari tempat kita, kita ambil manfaat daripada ilmu dia. Tapi hak tak asalnya kita kecil tu pergi tempat orang dah, tak ambil guru, tak ambil ilmu daripada guru setempat. Ada juga orang lagu tu, dia tak kenal ulama ada depan tangga rumah dia pergi cari jauh-jauh, ngaji hak tunda kadang-kadang.
Contoh kata nak ngaji nahwu jamiah, pergi belajar masjid. Padahal sebuah rumah dia kampung dia ada tu guru bisa. Tak ada. Ibarat macam beli gula di masjid. Tak ada gula depan rumah. Nota muka surat 151 tu 258. Ini faedah, fawaid. Di antara faedah utama pengembaraan hadis ialah yang pertama, dapat memastikan kesahihan hadis dengan memperolehi sanad yang tinggi. Ni sanad yang tinggi. Ini seperti sama kita sebut ni asrul riwayat. Zaman hadis-hadis belum dibukukan lagi secara rasmi. Mana masih lagi orang ambil hadis tu dalam majlis-majlis. Iaitu dengan bertemu sendiri dengan perawi yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rantaian sanad. Dengan melakukan banyak pengembaraan, seseorang itu mempunyai ramai guru. Mana dia berjalan rata, dia boleh jumpalah guru-guru. Di samping bertemu dan berkongsi ilmu dengan para pelajar lain yang datang dari segenap curug dunia, dia boleh tupai. Sebab itulah di sini dia ada orang tu ambil ilmu daripada orang yang lebih alim daripada dia. Dia ambil daripada orang yang sama tarafnya dia. Ada yang dia ambil daripada orang yang lebih rendah lagi daripada dia. Barulah dia boleh jadi ahli hadis. Dia timur belakang. Mana umur tu tidak kata syarat nak ambil hadis ni kena ambil daripada orang tua. Tidak. Asalkan orang tu ada keahlian, maka dia boleh ambil hadis daripada orang tersebut. Apa yang lebih penting dengan catatan pengembaraan hadis, seorang pengkritik dapat mengetahui bahawa perawi itu mengambil hadis daripada gurunya secara samak, bukan secara ijazah. Mana dia pernah pergi mengembara mana, mana dapat disabitkan bahawa dia memang jumpa dengan guru ni. Macam contoh, guru ni tak pergi ke Mesir, tiba-tiba ada orang kata dia ambil daripada guru ni di Mesir. Jadi itu tak kena dah dari segi kenyataan. Nombor 259 dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis nombor 970, begitu juga Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad nombor 16,042. Haddatsana Musa qala haddatsana Hammam an al-Qasim an Abdul Wahid an Ibn Uqayl anna Jabir bin Abdullah haddatsahu annahu balaghahu hadithun an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fabta'tu ba'ira fashaddadtu ilaihi rahli shahra hatta qadimtu Syama fa idza Abdullah ibnu Unais faba'astu ilaihi anna Jabiran bil bab faraja'a ar-rasulu faqala Jabir ibn Abdullah faqala Jabir ibn Abdullah faqultu na'am faqaraja fa'tanaqani qultu hadithun balaghani lam asma'hu khashitu an amuta aw tamuta qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyarullahu al-ibada aw an-nasa uratan ghurla buhma qulna ma bihima qala laysa ma'hum shay'un wa yunadihim bi sawtin yasma'uhu min bu'd ahsibu qala kama yasma'uhu min qurb ana al-malik la yanbaghi li ahadin min al-jannah yadkhulul jannata wa ahadin min ahli an-nar yatlubuhu bi mazlimah wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar yadkhulun nar. Wa ahadun min ahli an-nar yatlubu bi mazlimah wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar yadkhulun nar wa ahadun min ahli al-jannah yatlubuhu bi mazlimah. Qultu wa kaifa wa inma na'tillaha muratan bihim bahbuhma muratan buhma qala bil hasanati was sayyi'at. Ini cerita mengembara kerana satu hadis ya. Daripada Ibnu Uqayl, potong sanad lah. Dengan sanadnya ada diriwayatkan oleh Ibnu Uqayl bahawa Jabir bin Abdullah menceritakan kepada beliau kepadanya bahawa kepadanya tinggal
menceritakan kepadanya bahawa beliau mendapat tahu, beliau tu Jabir lah, sebuah hadis daripada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, lalu saya membeli seekor unta, kemudian saya mempersiapkannya untuk perjalanan syaddur rihal, maka saya berjalan menunggangnya selama sebulan sehingga sampai ke Syam. Tiba-tiba saya mendapati Abdullah bin Unais ada di situ. Lalu saya menghantar seseorang kepadanya bahawa Jabir ada di pintu. Dia bertanya, Jabir bin Abdullah? Saya menjawab, ya. Lalu dia pun keluar atas memeluk saya. Saya mendapat tahu ada hadis yang belum saya mendengarnya. Saya bimbang saya meninggal dunia terlebih dahulu atau kamu. Katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Seterusnya gitulah. Jadi di sini tak sebut. Jabir ni setelah daripada dia dengar hadis ni, dia pun naik unta dia keli. Sesat. Mana dia mari ambil hadis ni daripada Abdullah bin Unais. Lepas tu klik sahadis. Sahadis. Jadi kalau kita contohlah, dah. Mari 9.45. Dah. 9.45. Mari. Dah. Mari. Biar dengar sebentar pun. Boleh dengar sahadis lepas balik. Tak apa. Mana tak boleh tok guru nak kata ke, ataupun sahaja kita nak kata ke, sebab ada manfaat juga. Walaupun susah je. Jadi di sini kita nampak sahabat ni walaupun satu hadis dia tak ada, dia tak dengar sendiri daripada Nabi. Dia dengar dia tu, tapi dia nak sanad yang tinggi. Jadi dia siapa pergi ke Syam ni, lepas tu selepas dengar hadis tu balik. Itu semangat sahabat dalam mencari hadis. Kemudian bentuk-bentuk penulisan hadis. Ini metod penulisan. Menjadi kewajipan kepada seseorang yang menyedari kebolehannya dalam bidang penulisan kitab hadis untuk mengarang dengan mengumpul hadis-hadis yang berselera. Mana kalau orang itu ada keahlian dalam bidang hadis, dia boleh karang hadis-hadis itu, dia susun. Dia tak setepak. Mana hadis ni dia buat dalam bentuk bab. Menjelaskan yang muskil. Mana ada lafaz-lafaz yang tidak jelas, ada makna-makna yang mengelirukan, zahir ada bercanggah dengan Quran, dengan hadis lain, dia kena terang. Menyusul yang tidak kemas. Mana kalau kata satu peringkat dulu, hadis kita ada itu dia campur. Hadis pun ada, asal sahabat pun ada, fatwa tabi'i pun ada. Jadi dia ambil hadis saja, hadis marfu' saja. Serta menyediakan indeks bagi kitab-kitab hadis yang akan memudahkan pelajar-pelajar hadis memperoleh faedah dengan cara yang paling mudah dan masa yang paling ringkas. Mana buat indeks hadis, mana potongan hadis. Jadi hal ini biasa panggil kitab atraf, kitabul atraf. Pada potongan-potongan hadis. Jadi hadis ni kata innamal a'malu binniyat. Itu duduk dalam huruf alif. Dah. Bagaimanapun hendaklah berwaspada supaya tidak menerbitkan bukunya sebelum disemak, dikemaskan serta diteliti. Mana hendaklah dia tunjuk dulu kepada orang alim lain sebelum semak. Hendaklah apa yang ditulisnya tentang perkara yang memberi manfaat dan faedah yang banyak. Mana biar padalah yang dia tulis tu. Terutama kalau zaman learning dah. Nyakit orang zaman learning pakat nak tulis kitab. Tapi tak ada dalil, pakai apa? Pakai tulis ya, gapo ada. Dah. Jadi kadang-kadang hak dalil dia buat mari tu tak ada kena mengena dengan benda yang dia nak sabitkan. Contoh kata dah, ada walimah untuk bini ngandung. Kalau kita dapat tahu, dah.
bini kita ni hamil dah doktor ngesah, maka kita boleh buat jamuan. Ada tu. Jamuan ni asalnya dalam masyarakat Jawa. Jadi bila ulama Tok Pekoh ni dah orang fakih ni, dia nak cari dalil, dia carilah, jumpalah hadis Ibnu Mas'ud, hadis dalam Mata Arba'in nombor 4 sikit. Inna ahadakum la yujma'u fi batni ummihi dah 40 lailah. Lepas tu jadi mudghah, jadi alaqah dah. Lepas tu tiup ruh. Jadi dia kata dalam hadis tu menunjukkan kejadian tu, maka kita boleh buat jamuan walimah untuk kehamilan isteri. Dia ambilnya itulah pada hadis tu, hadis takdir. Ada penciptaan manusia di takdir, tak ada kena mengena pun suruh buat walimah, tapi dia boleh harga. Dia kata ada hadis buat walimah ni tut'imut ta'am, atimut ta'am, jamulah orang makan. Jadi dia gabung. Ada hadis atimut ta'am, ada hadis Ibnu Mas'ud tadi, gabung, maka boleh buat jamuan bining boleh handuk. Ya, bining mendapat tahu bining hamil. Jadi banyaklah ngekoh lagi. Kalau kita cukup, orang Melayu kita cukup suku, ngekoh suku. Pas Jawi pula. Lagi pun. Banyak cerita. Ada lah aktiviti semua tu. Riuk tu memang tak ada sifat lah. Jadi dia kena ada faedah. Baca contoh kata orang nak sabitkan ada bid'ah hasanah ni, dia mari segala hadis-hadis dia buh. Hadis-hadis letak dia kata buat mula-mula buat bid'ah ni hasanah ni sahabat lah. Dia pun mari sahabat buat benda Nabi tak buat. Jujur. Jadi tu tak kena tu. Sebab apa? Sebab takkanlah kita nak kata sahabat buat bid'ah. Zaman Nabi ni sahabat buat benda sendiri, inisiatif dia di zaman Nabi. Orang tak panggil bid'ah, orang panggil sunnah takririyah. Kalau tu betul, Nabi akan akui. Kalau tak betul, Nabi tegur. Jadi itu dalam pengetahuan Nabi. Dan itu orang panggil sunnah takririyah. Jadi kita menamakan sunnah takriyah dengan bid'ah hasanah tu tak kena lah, tak kena kaedah usul. Yang tak patut. Jadi orang belilah kitab tebal, biar tebal mana pun beli juga. Siapnya bunga, design ke apa semua. Itu menyusahkan orang pula. Dah salah pula dalam buat istilah. Jadi macam satu cara yang tidak beradab kepada sahabat Nabi. Jadi puncanya kita jahil tentang usul. Jadi hak sahabat buat tu zaman Nabi, Nabi tahu dan Nabi mengakui, itu panggil sunnah takririyah. Sunnah pengakuan Nabi. Kalau sahabat buat benda, kita nampak benda tu baru lepas daripada Nabi wafat. Hak tu sama ada kita, kalau sahabat tu ramai, kita kena kata sunnah juga. Sunnah panggil, kalau kata khalifah. Jadi itu panggil sunnah khulafa. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tapi kalau benda tu seorang sahabat buat, lepas tu tak ada diketahui orang lain pun buat. Tidak diketahui ada sahabat lain buat, itu kita tak boleh nak turut sahabat dalam bab tu. Dia seorang je suruh buat, ataupun dia seorang buat, orang lain tak buat, itu tidak menjadi hujah pada kita bahawa kita kena buat. Itu lebih kepada pendapat peribadi dia. Macam Ibnu Umar pergi cari semua ke tepat hak Nabi singgah, ada kesan Nabi tu, jadi dia pun semaya situ. Itu pendapat peribadi dia. Macam Sayyidina Umar kata tak perlu, tiap tempat yang Nabi berhenti semaya kita kena semaya, tak perlu. Jadi hak nak tulis tu
adalah benda yang berfaedah. Benda berfaedah. Ada tulis pasal selipar Nabi, tak macam-macam. Jadi biarlah ada faedah kepada masyarakat. Para ulama ada telah menyusun hadis-hadis dengan pelbagai cara. Antara yang maksudlah al-jawami'. Al-jami' mufrad dia ialah setiap kitab yang penulisnya mengumpulkan tajuk-tajuk seperti akidah, ibadat, muamalah, sirah, manaqib, yakni keutamaan para sahabat, riqaq, hadis-hadis tentang zuhud yang melembutkan hati, fitan, yakni fitnah-fitnah di akhir zaman, dan berita-berita akhirat seperti Jami'us Sahih, Al-Jami'us Sahih Imam Al-Bukhari. Mana ada tajuk-tajuk penting dalam kitab tersebut. Selain daripada disebutkan di sini, kitab tib perubatan dia tak sebut sini. Kitab sejarah kejadian dia panggil Badul Khalqi. Kitab adab, mungkin penulis ni dia kira rekod dengan adab tu benda yang berlain, benda yang sama, tapi sebenarnya rekod dan adab itu kitab yang berlainan pula. Yang kedua, al-masanid. Setiap kitab yang mengumpulkan hadis riwayat setiap sahabat secara berasingan tanpa dilihat kepada tajuk yang berkaitan dengan hadis itu, seperti Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad ni dia letak adik-adik Abu Bakar dulu, kemudian ada Umar, ada Osman, ada Ali. Tak kira lah hadis mula-mula tu hadis apa. Kadang-kadang mula-mula hadis tu hadis haji, kemudian hadis mayat. Ada hadis hadap. Jadi dia tidak ikut bab. Dia pakai asalkan hadis tu riwayat seorang sahabat ni. Macam musnad, kita kata musnad ke apa? Ibnu Abbas. Jadi dia masuk semua riwayat-riwayat riwayat Ibnu Abbas, ia ada sanad kepada dia. Jadi dia letak tu tidak melihat kepada tajuk. Sebab itulah bagi setengah orang untuk ambil faedah daripada Musnad Ahmad ni payah. Dia perlu kepada indeks ataupun macam apa, Syekh Abdul Rahman Al-Banna tu dia buat Al-Fathur Rabbani. Dia buat Musnad Ahmad ni susun ikut bab. Ikut bab. Lepas tu Syekh Arnaud pun dia pun susun juga. Mana hadis, kalau hadis bab taharah, kata hadis bab taharah, dia pun bagi nombor. Ada ni Musnad Ahmad tahqiq Syekh Arnaud dia pasukan dia, tim dia tu. Tu sampai 3 jilid indeks tajuk saja. Yang ketiga, as-sunan, iaitu kitab-kitab yang disusun mengikut tajuk-tajuk fiqh sebagai sumber kepada fuqaha dalam menyimpulkan hukum-hukum fiqh. Bentuk penulisan ini berbeza daripada al-jawami' kerana ia tidak mengandungi hadis-hadis yang berkait dengan akidah, sirah dan manaqib. Bahkan ia hanya terbatas pada tajuk-tajuk fiqh dan hadis-hadis hukum seperti Sunan Abi Dawud. Tapi Sunan Abu Dawud ni dia ada juga tidak fiqh dalam dia tu, macam kitab sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, kitab fitan ataupun kitabul malahin. Kitab fitnah kizamah dia ada juga. Aku kalau Sunan Tirmizi, dia sebenarnya lebih kepada al-jawami' sebab dia ada belakang tu. Kitab manaqib, ujung-ujung kitab Tirmizi kitab manaqib. Dia ada kitabul iman, kitabul ilmi, kitab kiamat, tentang syurga, neraka, fitnah apa semua. Dalam Abu Dawud tak ada. Yang keempat, al-ma'ajim. Al-mu'jam, setiap kitab yang penulisnya menghimpunkan hadis-hadis mengikut nama-nama syekhnya dengan turutan abjad, seperti 3 mu'jam yang ditulis oleh At-Tabarani
Itu Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Awsat dan Mu'jam As-Saghir. Tapi sebenarnya Mu'jam Al-Kabir tu susunan dia tu mengikut nama guru dia. Patut sebenarnya. Sini tidak apa tepat di sini. Yang kelima, Al-Ilal, iaitu kitab-kitab yang merangkumi hadis-hadis ma'lul, dengan penjelasan sebab ilahnya, seperti Al-Ilal oleh Ibn Abi Hatim dan Al-Ilal oleh Ad-Daruqutni. Ada banyak lagi lah. Kalau hak kecil, Ilal Ibnu Ali Ibn Al-Madini. Yang keenam, Al-Ajza' ataupun Al-Juz'u, iaitu setiap kitab kecil yang menghimpunkan riwayat-riwayat seorang perawi atau dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang berkaitan dengan satu tajuk dengan detail, seperti Juz' Raf'ul Yadain, Juz' Raf'ul Yadain fi Shalah oleh Imam Al-Bukhari. Juz', maknanya dalam risalah tu satu bab sahaja. Macam Imam Bukhari, selain daripada Raf'ul Yadain ni, dia ada juzuk dia qiraah khalfal imam, juzuk af'alul ibad, tentang perbuatan hamba ni, kejadian dia apa, ciptaan dia ke ataupun ciptaan Allah Ta'ala. Dia mensabitkan bahawa perbuatan manusia ni adalah ciptaan Allah. Al-Atraf, setiap kitab yang menyebutkan potongan hadis yang menunjukkan kepada bakinya, kemudian disebutkan sanad bagi setiap mata, sama ada secara menyeluruh atau terikat dengan setengah kitab. Contohnya Tuhfatul Ashraf Bima'rifati Atraf oleh Al-Mizzi. Mana ni sebelum ada Syamilah, orang guna ni lah, mana hadis apa, man ra'a minkum munkara, mana kita kena cari di bawah huruf mim tu, man. Yang ke-8 ke-9 ni sebenarnya kita sudah bicara dah. Al-Mustadrakat, Al-Mustadrak itu setiap kitab yang pengarangnya mengumpulkan hadis-hadis yang ditambahkannya atas kitab yang lain yang tidak disebutkan di dalamnya. Mana dia kira tu lengkapkan lagi kitab asal, tetapi termasuk di bawah syaratnya. Jadi dia tambah tu kena ikut syarat dia lah. Itu panggil istidrak, mana dia baiki tambah untuk melengkapkan lagi. Contohnya Al-Mustadrak ala Sahihain oleh Abu Abdullah Al-Hakim. Tapi bukan semua hak dia kata syarat Bukhari tu, syarat Bukhari itu menepati. Sebenarnya tidak, sebab dia tidak mengambil kira bentuk periwayatan. Ini kita bicara dah di bawah sahih dulu. Mana bila kata perawi ni perawi Bukhari, maka kita kutip perawi hadis perawi tersebut, maka kita pun nak kira ni syarat Bukhari. Itu terlalu umum. Dia kena mengikut syarat dia. Itu sudah kita bicara dah. Cuma satu lagi kita nak sebut, kadang-kadang ada juga kita hadis itu sebenarnya ada dalam Bukhari Muslim, tapi Al-Hakim kata hadis sahih ala syartil Bukhari. Dia kata ni mengikut syarat Bukhari, padahal Bukhari riwayat dah. Dia tak perasan bahawa hadis itu memang sudah ada dalam Bukhari, tapi dia pergi kata seolah-olah ni Bukhari tinggal, tak sebut, padahal Bukhari sudah sebut. Itu waham dia. Yang ke-9 Al-Mustakhrajat. Al-Mustakhraj ialah setiap kitab yang penulisnya mengeluarkan hadis-hadis kitab pengarang lain dengan sanadnya sendiri, lain dari jalan sanad penulis kitab asal. Maknanya kalau kata hadis tu Imam Muslim riwayat daripada Muhammad Ibnul Musanna. Jadi pengarang Mustakhrajat ni dia cari siapa dia tu guru
Imam Muslim, siapa orang lain selain daripada guru Imam Muslim ni, dia ada juga riwayat hadis ni. Jadi seolah-olah dia tambah sanak. Mustakhrajat ni mata tu ada dalam Bukhari, dalam Muslim dah. Tetapi dia cuba cari sanak yang lain bagi mata tersebut. Jadi kalau kata Muslim tu sendiri dia buat mari 5 dah tarik, 5 dah sanak. Tiba-tiba pengarang mustakhrajat ni boleh buat mari pula. Jadi dia akan menambahkan lagi kuatnya hadis Muslim tersebut. Itu kaedah istikhraj. Kadang-kadang sanad mereka berkumpul pada syekhnya atau syekh kepada syekhnya. Mana di sini kita boleh tengok, panggil istilah dia mutabaah. Kita cari mutabik kepada apa? Pengarang asal. Kadang-kadang bertemu pada guru pengarang ataupun guru pada guru pengarang. Contohnya Al-Mustakhraj ala As-Sahihain oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ni 9 ni dia sebut 9 aja, sebenarnya banyak lagi. Betul-betul boleh ada ni. Ada arba'inat, ada 40. Ada 40 tu banyak, kita nampak ada 40. Imam Nawawi aja sebenarnya banyak. Ada 40. Lepas tu ada kitab Al-Masyikhah, mana ada hadis yang disusun berdasarkan nama pengarang, guru pengarang. Kemudian dia ada as-sulasiyah. As-sulasiyah. Mana dia himpunkan pula. Ada hadis yang mana antara perawi pengarang dengan guru dia tu 3 orang yang perawi. Macam dalam Bukhari dia ada sulasiyah. Sulasiyah Bukhari. Sulasiyah Bukhari ada 23 dah. 23 sulasiyah Bukhari. Maknanya antara Bukhari dengan Rasulullah tu 3 orang perawi, 3 tabaqah. Dia ada sulasiyah Imam Ahmad pun ada. Lepas tu dia ada kitab Al-Musannafat. Al-Musannafat. Al-Musannafat ni kitab-kitab hadis yang menghimpunkan hadis dan juga pendapat sahabat dan juga pendapat tabi'in. Dia campur belaka. Contohnya Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibn Abi Shaybah. Maknanya kalau kita nak tengok pendapat sahabat, boleh rujuk kepada kitab Al-Musannafat. Kemudian perbahasan keempat, kaifiyat periwayatan hadis. Situlah. Wa akhiru da'wana. Okey, tak ingat. Apa orang yang buat tu tahu kan? Boleh pakai. Malah ulama kata demo tu lebih mudah kita. Boleh pakai. Dia indak hak Wensi buat dengan guru dia tu, orang tadi Belanda buat tu, dia komu hadis lah. Komu hadis macam kata lafaz apa? Ta'assum, Jadi kita cari dalam bab, ikut cari macam kalimah dalam bahasa Arab lah. Asimah. Cari asimah tu dia pun kata lah. Ada ni ada dalam Bukhari, dia buat ha. Lepas tu ha, lepas tu dia buatlah apa? Kitab Bukhari tu kitab berapa? Kata kitab iman. Nombor 2. Lepas tu dia bab. Bab nombor berapa? Jadi dia buat kitab. Lepas tu nombor bab ke berapa? Boleh pakai waktu tak apa. Bila ni tak guna dah ada syamilah kan.
Tapi dulu guna tu lah. Nak cari hadis-hadis ni mana belak tu. Lapar jilid. Dia apa? Orang tak boleh Belanda. Dia buat tu sebenarnya bukan nak tolong Islam, nak mudah hijab dia. Nak cari kelemahan Islam, jadi dia buat. Salam.